kena ada hubungan dengan ahli ilmu sama. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak rujuk sendiri. Kepada hak mengaji, hak pandai dah pun, dia tak boleh juga. Sebab itu orang-orang hak pandai tu dia banyak kitab. Kalau tak banyak kitab, susah. Terutama di tempat-tempat macam tempat kita ni kan, yang perpustakaan pun tidak lengkap, tidak sempurna. Kadang-kadang kita nak dapat tak ada. Dengan sebab itu, nak jaga ilmu tu kena ada kitab. Apabila masalah timbul, tengah malas dah kan, boleh bangun buka sal. Tu kepada hak pandai. Hak alim, dia boleh rujuk sal. Ada kitab. Ada pusat pengajian. Situ orang pandai-pandai. Misalnya, dia kena ada. Itulah nak jaga ilmu. Lagu itulah caranya. Lepas tu hak mana mengaji tu pula dengan cara catitannya, dengan hafalannya, dengan praktikalnya, dengan latihannya, dengan apa. Itu semua untuk menjaga ilmu. Sebab ilmu ni dia boleh hilang juga. Dia boleh hilang. Kalau kita buat atas cara, lama-lama hilang. Terlupa. Lama-lama terlupa. Tapi kalau kita jaga, dia support iman juga. Dia boleh subur dan boleh membesar. Sampai dia boleh mengeluarkan benih yang lain pula. Boleh bawa atau boleh sebar lain pula. Jadi tersebar pula. Jenis itu ilmu ni. Kalau tidak dia mati situ. Super pokok mati situ. Hak tu maksud Nabi SAW. Apa yang suruh sangat ajar sebarkan. Sebab itu cara ilmu ini dipelihara ataupun dijaga. Dengan tidak buat gitu, ilmu ni akan hilang. Iman akan hilang. Dan suruh cerita kepada orang di belakang mereka seperti kata tadi lah. Seperti kata tadi. Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kamu baliklah kepada ahli keluarga kamu dan ajarlah mereka. Ajarlah mereka. Sebab kalau kita perhatikan di sini, hadis sahih ni kan, dia serupa dengan Quran. Dia tak lari. Kalau kita nak cari hadis sahih, mana Quran serupa dengan ni? Boleh. Kepada orang yang mahir kedua-dua tu dia boleh. Ni. Dan hadis yang maudhu', dia tidak sesuai dengan Quran, boleh cari juga. Boleh cari juga. Ni tak sesuai dengan ayat ni misalnya, boleh cari. Tapi hak tu dia kena orang mengaji lah, orang pandai lah. Kalau hak tak pandai dia payah juga. Macam hadis ni, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Dalam Quran Allah SWT berfirman, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tu ayatnya. Bukan semua orang mukmin ni kena pergi perang. Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang mukmin tidak kena pergi perang semua. Bahkan kena ada satu golongan daripada mereka pergi belajar dengan mendalam ilmu ni. Liyatafaqahu fid din, mendalami agama. Dan hendaklah mereka mengancam, liyunziru qaumahum, kaum mereka, idza raja'u ilaihim, bila balik kepada mereka. Dia boleh bagi peringatan kepada bangsa dia, kepada kaum dia. Mudah-mudahan mereka itu berwaspada, beringat. Benda ni tak boleh. Benda ni ancaman dia apa? Neraka. Benda ni tak boleh. Ancaman dia apa? Akhir sekali negeri kita tergadai. Benda ni tak boleh. Apa sebab? Sebabnya dia akan jadi gini-gini. Anak tu akan jadi lupa daratan. Dia kena buat gini-gini. Ilmu belakang. Itu peringatan. Ilmu ni penting tak pentingnya, mana perang tu wajib tu, tapi tak kena pergi semua. Kalau orang tu dia tak pergi perang, dia pergi belajar, serupa juga. Serupa dengan pergi perang. Sebab tu dia terlepas. Tak apa, tak pergi pun. Sebab hal ni pun sejenis perang juga ni. Dan faedah dia besar. Dia suruh bila balik royak kepada masyarakat. Okay, serupa ni. Balik royak kepada masyarakat. Jangan duduk dia dalam bentuk ancaman. Ilmu ni, terutamanya ilmu hak Nabi SAW bawa ni, dia berupa lagu tu. Dia ancaman. Kalau kamu tak buat lagu ni, ni akan jadi. Dunia dan akhirat lagu tu, ni akan jadi. Dia kena royak. Barulah orang ni boleh berwaspada. Kalau tidak, orang tak tahu ke satu. Benda ni bahaya, benda ni setara mana akibat dia. Itu. Sebab itulah Nabi SAW suruh balik royak. Dalam Quran pun lagu tu juga. Dalam Quran pun sama. Tengok hadis sahih dengan Quran
Dia secocok. Nampak sesuatu ada tu situ. Itu di antara makna tajuk Imam Bukhari buat mari ni. Seterusnya, tajuk ni kita boleh faham apa dia. Puak-puak ni 19 hari ya pergi ni. Jumpa dengan Nabi SAW, belajar dengan Nabi. Banyak mana sangat nak boleh 19 hari. Kita kata orang belajar ni bertahun-tahun. Tahun-tahun duduk di asrama, kapal mengaji, nak hari dengan sukatan dia yang cukup tu. Ni 19 hari ya. Belajar sama Nabi SAW ni tidak buka kitab gini. Belajar tu hak Nabi duduk, Nabi bangun, Nabi pergi, Nabi kecek, Nabi hak tidak kecek, Nabi layan orang lagu mana. Itulah ilmu. Tu jadi kitab. Tu jadi kitab. Nabi semaya pergi, boleh tengok. Hak tu kitabnya. Dia tak ada kitab. Tak ada kata ni baca ni. Tak ada. Lagu tu lah. Sebanyak mana sangat nak boleh. Sikit lah. Lepas tu Nabi SAW apa ayat? Dia kata royak kepada kami satu perkara, kami muka mari jauh ni. Satu perkara yang kami boleh royak kepada orang di belakang, hak tak mari. Dan dengan sebab tu kami boleh masuk syurga. Pandai cara dia tanya tu pun. Cuba royak. Nabi SAW pun royak. Hadis ni sebenarnya kita sudah jumpa dah dulu kan. Dalam kitab iman dulu jumpa dah. Nabi SAW suruh 4 perkara, larang 4 perkara. Hak tu lah. Lepas tu royak ni Nabi kata. Maknanya mengajar-mengajar ni Imam Bukhari nak ayat. Ni Imam Bukhari nak ayat. Mengajar-mengajar ni dia tidak nanti aling. Dapat kena ayat tu. Nak sapa benda hak kita faham reka. Kalau hak berkait dengan ilmu, berkait dengan alat itu, alat ini nak faham itu soal lain. Ni kalau hak ni mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sembahyang tak boleh faham. Puasa lagu mana tak boleh faham. Faham tu. Dapat kena royak benda lagu ni tidak nanti mengaji bertahun-tahun. Mari sekali ya dengar. Boleh dah royak kat orang. Tidak kata syaratnya kena alim barulah boleh royak ilmu agama ni. Dak. Hak zahir-zahir ni lah. Hak jelas-jelas ni kita kena royak. Jangan tak royak. Kalau ibu mari, royak kepada anak. Kalau anak mari, royak kepada ibu. Begitu juga ayah. Sepatutnya. Bukan kata kena banyak ilmu dulu baru boleh royak. Ada. Sebab itu jemaah tabligh jemaah tabligh dia nak prinsip. Pergi ke mana nak kau tu dia royak. Tak boleh royak dah lebih. Tu. Tu. Iyalah, mana-mana kumpulan tu kan dia ada kelebihan dia, ada kelemahan dia kan. Tak usah caralah kelemahan tu. Kita kira kelebihan. Moga puak-puak kita berlaku kan. Kita kira kelebihan. Besar tu makna dia. Dia faham ambil hadis ni lah. Hadis Abdul Qais ni. Tidak tahulah kau agama. Tapi tak boleh royak kau. Kau mana kita tahu tu? Kalau nak nanti alim dulu, lama benar lah. Lambat benar lah baru boleh royak kau kan. Ada. Tahu sikit, royak sikit. Kau mana faham? Dan dia bataskan, tak boleh tu. Dia bataskan. Prinsip tu sebab apa? Takut melarat lah. Dia muka jahil kan. Ikut sedih lah. Tapi kalau ni kan jelas. Dalam batas tu apa sekat tu je lah royaknya. Mari jauh-jauh gini ni tak. Ujung negeri ni, ujung benua ni. Mari ni tak. Nak royak hot tu je. Kita kata. Nak royak pergi semaya. Jangan. Lagu tu pun. Sebab itu kita tak boleh sama-sama kita ni kan. Ada lebih ada kurang belakang. Nak menghina tu, nak menghina dia tak boleh. Bahkan kita bersyukur. Berapa banyak kerana dia orang masuk Islam. Masuk Islam ni seorang pun lebih baik dah untuk kita daripada dunia dan segala isinya. Nabi kata. Berapa banyak? Kalau kita ada mungkin kelebihan dari sudut lain, tanya dulu. Berapa orang masuk Islam ke kita? Kalau tak ada, jangan duduk kata ke dia. Walaupun dia duduk benda kecil-kecil yang kita kata tidak soal mengetah kita kata. Dapat kau nak pergi semaya, ajak semaya jemaah tu. Jangan pandai kecil. Setiap buat kerja agama ni besar belakang. Semuanya itulah. Kena bincang secara molek lah. Secara adik-beradik kata. Kalau nak tegur pun secara adik-beradik. Hak lain jangan dinafikan. Begitu. Hak nak buat waktu tu molek. Tapi hak lain jangan dinafikan. Jangan kita tidak terima kelebihan yang ada pada orang lain tu. Jangan. Tu kita nasihat menasihati sesama kita. Sebab apa? Dia buat kerja tu kan
Cuba kalau kita fikir, walaupun benda lagu tu mari jauh, jahil, tak erti, nak bagi peringatan, salah ke bagi peringatan? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan. Kita tahu dah sembahyang jemaah tu lebih. Tapi kadang-kadang kalau orang tak ajak kan dak. Jadi lalai gitu, lekor gitu. Sembahyang jemaah tu besar pahalanya. Tak boleh nak banding dengan dunia ni. Tapi dah tak nampak kan? Walaupun kalau kita kata waktu, tak bukan waktu saja, berapa ramai orang masuk Islam dia. Maulana Ilyas ni, mana yang seorang yang tak ada kepentingan dunia sikit apa. Maulana Ilyas, kalau baca sejarah dia, seorang yang lembut, penyantun. Dia pergi dakwah orang hak jahil, hak kafir, hak apa pergi dakwah. Orang faham dia kata faham. Nak kocok-kocok, sekat mana? Nak kocok. Pasal dia ada. Tapi syarat. Lepas ni dengar saya nak wayang. Nak cari jiwa lagu ni bukan senang. Orang kocok dia kasar-kasar, pokok-pokok tu dia pergi dakwah. Kita rok kau nak lagu tu. Kok jangan pelekeh sama-sama kita. Kok dia lebih kita akui. Alhamdulillah dia buat. Mungkin hak dia tak buat, kita buat. Dia pun kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni buat hak ni. Mungkin tak ada nak buat belakang kan, kita lemah, kita kurang. Tapi Maulana Ilyas itu lagu tu lah orang. Pernah orang kocoh dia. Tak apa dia kata, kocok nak aja. Siapa puas hati kamu? Lepas pada tu, saya nak royak. Sapu darah, royak. Sikit yang benar royak. Tetapi puak-puak tu, akhirnya jadi pengikut dia yang setia. Sanggup segala-galanya. Itu cara dia. Dan dia nak royak ke dia? Tak ada tu. Tak ada habis pitih ke apa, tak ada. Sukarela sendiri. Macam mana orang boleh tu? Nak buat kerja agama, nak pergi royak benda ni, boleh tu. Tu. Satu keistimewaan dia tu ke mana-mana pun. Sanggup belanja sendiri. Untuk royak Islamnya. Tak ada apa. Royak tu kadang-kadang dia royak kepada orang yang lebih pandai. Tak apa. Nak royaknya mari jauh, habis belanja gini-gini. Nak royak, nak jumpa dengan saudara. Sama kita. Adik-beradik kita. Mulia sangat tu. Mestilah kalau orang mikir tak, ni mari jauh. Tak kerti bahasa. Setengah orang kata, tak kerti bahasa, kita dakwah ke dia. Tidak begitu. Tunjuk muka kita. Kita ingat ke dia, saudara kita. Tak boleh kecek pun. Dia akan faham, Allah begini sekali. Ni tidak didorong oleh PT. Bukan pergi PT dulu baru pergi. Tak. Cuba kita tengok dari sudut tu. Kalau tengok dari sudut tu, nampaklah lebih dia tu. Dan setengah orang kata salah dia, bukan jahil tu. Macam mana nak pergi dakwah? Ni Nabi royak dah ni 19 hari je pergi ni jumpa dengan Nabi ni. Dia suruh royak dah kepada orang kemudian. Bukan suruh royak koseh, royak hak tahu tu lah. Tapi memanglah adalah di antara saudara-saudara kita hak tak boleh tu pun dah muka jahil kan. Kadang-kadang dia bukan cek koseh lebih kan. Hak tak betul lah jadinya. Tu tak boleh lah. Tapi kadang-kadang dia ada juga buah taksub orang lain. Kalau tidak sama dia tak sepakat. Tu tak kena lah tu lagu tu. Maulana Ilyas tidak disuruh lagu tu. Tetapi hak kemudian ni hak tak erti ni. Kalau kita perhatikan, nampak kerja dia tu. Dia buat dan berjaya seluruh dunia. Jalan semacam. Kalau perhati tempat dia di Delhi tu, anda sudah pergilah, saya sudah pergi dah tempat dia tu. Kecil ya. Orang tak suka. Dia tak ada buat hebat-hebat, dia tak suka lagu tu. Kalau hebat, orang bagi perhatian selalu. Dia buat kerja dalam senyap. Tapi jadi kerja. Hak lain, hak hebat-hebat, habis belanja banyak, tak boleh buat semua dia tu. Dia tak ada habis belanja. Sukarela, tak tahu mana pertolongan Allah SWT. Tu nak ayat dari segi kelebihan dia. Saudara kita, ada di antara kita ni yang buat kerja agama ni lagu tu. Alhamdulillah. Hak lain buat cara dia, kita buat cara kita, tak apalah. Cuma masing-masing kena sedar, jangan body pelekeh. Hak ni pelekeh, ni tak boleh lah lagu tu. Kurang tak ada berlaku, tak usah rayak lah. Dia belajar daripada mana? Maulana Ilyas ambil sikit, ajar sikit. Ni hadis ni. Tidak kata Nabi kata tak boleh ajar lagi sebab takut salah. Tak. So boleh ajar. Daripada hadis ni lah. Hadis ini menggalakkan kita supaya walaupun boleh sikit, kita buat selalu. Sebab apa? Benda ni benda berharga. Sikit pun kalau orang guna boleh dah ni. Boleh dah. Ni kalau beriman, mengucap molek, semaya apa, boleh dah. Nak kena ayat tu.